A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk bersama solat subuh dan kita baca lagi apa isi ayat-ayat yang dibacakan dalam solat subuh tadi. Dan ayat yang kita bacakan tadi dipetik daripada ayat 83 sampai 91. 83 sampai 91 surah Al-Anbiya. Ini pun sambungan kisah para nabi, dan kisah para nabi dalam surah Al-Anbiya ini macam yang kita bincang pada minggu-minggu lepas, minggu-minggu lalu, bermula daripada ayat 48. Cerita Nabi Musa, Harun, lepas tu masuk Nabi Ibrahim, baginda kena bakar semua sekali. Lepas tu Nabi Lut, Nabi Nuh, lepas tu Nabi Daud, Sulaiman, dan hari ini masuk ada beberapa Nabi lagi. Dan hari ini insya-Allah Nabi Ayub, ada banyak ni tapi saya ambil 3 saja. Nabi Ayub alaihissalam, kemudian Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Ada cerita-cerita yang menarik dan doa-doa. Hari ini banyak doa tuan-tuan. Dan doa yang terbaik yang kita nak baca tidak lain pastinya daripada Al-Quran. Dan kalau kita kaji pada ayat-ayat ni, selepas para nabi itu melafazkan doa-doa tertentu, Allah Ta'ala perkenankan doa mereka. Itu menunjukkan doa yang lafaz keluar daripada mulut doa yang sangat istimewa, ada kemujaraban dia tersendiri. Okey, tengok Nabi Ayub ayat yang ke-83 84. Allah kata wa Ayub, dan ingat kisah Ayub, iznada rabbahu, bila dia berdoa kepada Tuhannya, anni massani ad-durr, sesungguhnya aku telah ditimpa oleh ad-durr, kesusahan, penyakit dan sebagainya, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang paling pengasih antara yang mengasihani. Jadi Nabi Ayub ni, cerita ni kita tahu lama lah, baginda sakit lama sehingga mencecah belasan tahun, dan kemuncaknya Nabi Ayub berdoa dengan doa ni, Allah Ta'ala pun perkenankan doa baginda. Dan disebut dalam surah lain, itu surah Sad, surah yang ke-38, Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Ayub supaya menghentak kaki ke bumi. Allah kata urkud birijlik, hentak kaki ke bumi. Hadza mughtasalun baridun wa syarab, ini akan terpancar keluar air yang sejuk untuk jadi mandi, dan juga wa syarab, dan juga minum, untuk diminum. Itu disebut dalam surah Sad. Dan dalam kisah Nabi Ayub, apa hak penting untuk kita ambil pengajaran bulat-bulat daripada Al-Quran, tolak ke tepi cerita-cerita Israiliyat, riwayat-riwayat yang tidak sahih yang masuk dalam kisah Nabi Ayub ni. Antara pengajarannya adalah kita perlu bergantung penuh kepada Allah, dan ujian ni diberikan kepada orang yang paling tinggi darjat ataupun tahap iman dia. Sebab Nabi sebut, orang tanya Nabi, siapa yang paling teruk diuji? Katanya Rasulullah SAW, dia kata para Nabi, kemudian orang hak standing dengan Nabi, kemudian selepas itu. Jadi positive thinking untuk kita, kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai ujian, kita boleh tanggung, dan itu tanda Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Tapi jangan sampai perasan pula, oh hebat aku, Allah nak angkat darjat aku, walidah aku lepas ni. Bukan gitu cara dia. Kemudian Allah Ta'ala berkata dalam ayat berikutnya, fastajabna lahu, maka kami perkenankan doanya. Tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, fa ni dia kata maka, tetapi kalau mengaji bahasa Arab, dia kata fa ni litaqib, nak cerita immediately after. Jadi ayat ni kalau kita perhati, dan ayat-ayat selepas ni, lepas Nabi Ayub berdoa, dia kata anni massani ad-durru anta arhamur rahimin fastajabna lah, aku ditimpa kesusahan, engkau yang maha pengasih, yang paling pengasih di antara yang pengasih, maka kami perkenankan doanya. Jadi apa yang kita boleh ambil, lafaz doa ini sangat mujarab. Jadi lepas ni kalau kita sakit, antara doa terbaik yang boleh kita bacakan di samping diajar oleh Nabi, ayat ni kita boleh ambil juga, sebab ini bukan calang-calang, ini ayat Al-Quran, dan ini juga adalah lafaz yang pernah keluar daripada Nabi Ayub alaihissalam. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur, maka kami hilangkan segala penyakit-penyakit dia. Cuma nak kena ingat tuan-tuan, bila baca kisah Nabi Ayub mengalami sakit tapi tak sampai menjauhkan orang daripada dia. Jadi cerita-cerita kita dengar Nabi Ayub ni sakit, habis berkudih badan dia, ni makan oleh ulat
sehingga akhir sekali Allah Ta'ala biarkan cuma hatinya untuk berzikir kepada Allah. Itu cerita Israiliyat yang tidak boleh diterima. Sebab bila baca dalam kitab tafsir moden tuan-tuan sekali, Wahabah Zuhaili, Tafsir Al-Munir, dia kata apa? Dia kata tak boleh, Nabi-Nabi ni tidak boleh ditimpa penyakit yang menjadikan orang jauh daripada dia. Aib. Jadi sekadar kita kata sakit Nabi Ayub ni macam sakit kulit biasa dan menyebabkan baginda ni susah. Itu saja. Batu ayat ni anni massani yadurru anta arhamur rahimin. Sekadar kita kata ini doa Nabi Ayub yang kalau kita baca berkat daripada lafaz Al-Quran yang pernah diucapkan oleh Nabi Ayub, maka insya-Allah doa kita ni dimakbulkan Allah. Tapi janganlah pula ada yang mendakwa ayat ni kalau kita baca akan keluar penyakit. Kalau tak ada penyakit jadi antibiotik. Ada pernah keluar dalam sebuah video. Ada seorang tu dia kata macam tu. Sebenarnya kurang tepatlah apa yang disebut. Okey, habis Nabi Ayub, kita tengok ayat yang ke-87 dan juga 88. Ini Nabi Yunus alaihi salam. Allah kata wa dhannuna idh dhahaba mughadiba. Dan ingat Yunus atau pergelaran dia dhannun. Nun ni ikan paus, masuk orang yang ditelan oleh ikan paus. Idh dhahaba mughadiba, bila dia pergi dalam keadaan marah. Marah Nabi Yunus di sini kita kena ingat marah kerana Allah, bukan marah emosi. Nabi-nabi marah, nabi-nabi gembira. Dan di sini cerita Nabi Yunus marah kerana kedegilan kaum dia. Fadhanna allan naqdira alaih, maka dia ingat Allah Ta'ala tidak akan sempitkan dia. Fanada fi dhulumat, maka dia berdoa kepada Allah fi dhulumat, dalam kegelapan. Apa doa dia? La ilaha illa ant, tiada Tuhan melainkan engkau, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadh zalimin, aku ni tergolong orang yang berlaku zalim kepada diri aku sendiri. Lepas tu Allah berkata fastajabna lah. Tengok la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian disambung oleh ayat selepas itu fastajabna, maka kami perkenankan baginya doa ni. Nabi Ayub, Nabi Yunus kita tahu ditelan oleh ikan, duduk dalam perut ikan dan baginda bertasbih dengan tasbih ni, la ilaha illa ant. Ada hadis kan, dalam sebuah hadis Nabi bagi tahu doa ni kalau dibaca, musibah ataupun kesusahan yang menimpa kita Allah Ta'ala akan buang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Cuma saya duk perhatilah kesilapan orang kita dalam memahami kisah Nabi Yunus. Diingat doa ni semata-mata yang membantu Nabi Yunus alaihi salam. Sebenarnya Nabi Yunus doa dia la ilaha illa ant sampai habis ni dimakbulkan Allah. Kemudian baginda diselamatkan oleh Allah daripada mati dalam perut ikan tu. Rupanya ada sebab lain. Sebab tu tuan-tuan, kita kena baca Quran secara menyeluruh, bukan selektif baca ayat ni saja, amal ayat tu saja. Kena baca Al-Quran secara menyeluruh kerana Al-Quran turun semua sekali, yang mana jumlah ayat dia 6236 itu saling berkait antara satu sama lain. Untuk memahami cerita Nabi Yunus ni kita kena baca sekali surah As-Saffat juzuk yang ke-23. Umpama dia ginilah, kita tengok cerita Spiderman, kita tengok sequel Spiderman nombor 2, tiba-tiba tengok Spiderman melekat di dinding lah. Kita pelik macam mana ada power boleh melekat di dinding. Jadi nak faham tu kena baca, kena tengok siri pertama, rupanya kena gigit dengan laba-laba. Jadi Nabi Yunus ini dalam surah As-Saffat Allah pun cerita diri terkena oleh ikan. Allah berkata apa? Allah kata falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah bukan kerana Yunus ni dahulu ketika senangnya selalu bertasbih berdoa kepada Allah, la labitha fi batnihi, sudah pasti dia kekal dalam perut ikan tu ila yaumi yub'atsun, sehingga hari manusia dibangkitkan sampai kiamat. Jadi ulama tafsir kata apa? Rahsia penerimaan doa la ilaha illa anta yang dibaca oleh Nabi Yunus adalah kerana Nabi Yunus ketika senangnya selalu berdoa kepada Allah. Jadi senang cerita, ringkasan dia, kesimpulan dia, kalau kita nak supaya doa kita dimakbulkan Allah ketika kita susah, terdesak, itu keadaan manusia biasa, kita kena sentiasa mengingati Allah dalam keadaan kita senang. Ni ketika duduk senang, sihat, segar bugar ni kena banyak berdoa kepada Allah, minta macam-macam. Bila dia macam akaun lah, akaun tu dia penuh sepanjang masa. Bila kita terdesak,
akaun kita tu dah banyak, masa tu lah Allah Ta'ala terima, makbulkan doa kita. Jangan kita berdoa ketika perlu sahaja. Dekat-dekat anak periksa, anak periksa barulah datang surau masjid, buat solat hajat, tak ada masalah. Tapi kalau boleh sepanjang masa. Dan yang terakhir ayat yang ke-89 dan juga sampai 91, kisah ada 3 orang, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan juga Maryam. Maryam tu pada ayat 91, tak apalah. Cuma ayat yang ke-89 ni ada doa yang cukup hebat juga ni. Hari ni kita dapat 3 doa ni. Doa Nabi Ayyub, Nabi Yunus dan juga doa Nabi Zakaria. Direct daripada Al-Quran. Jadi tuan-tuan boleh hamalkan, tak ada masalah. Tak payah ambil ijazah. Ini hak Allah bagi pada kita. Sekadar penyampai sahaja. Allah kata wa Zakaria, dan ingat cerita Zakaria. Idh nada rabbahu, bila dia berdoa kepada Tuhan dia. Apa doa dia? Rabbi, Tuhanku, la tadharni farda, jangan tinggalkan aku ni seorang diri, tak ada zuriat. Wa anta khairul warithin, engkau lah sebaik-baik yang memberi waris. Fastajabna lahu, maka kami perkenankan kepadanya. Masuk doa ni seperti doa-doa sebelum ni. Dalam ketiga-tiga ayat Allah Ta'ala sambut dengan perkataan fa, maka kami mustajabkan. Nak cerita doa ni istimewa. Jadi kalau siapa-siapa yang kahwin, lama dah kahwin tak dapat anak, ini antara doa yang boleh kita gunakan di samping kita berubat lah, pergi jumpa doktor, cari punca kenapa tak dapat anak tu. Orang kesilapan orang kita, dia berdoa saja tanpa ada aspek saintifik. Salah tu, nak kena pergi berubat juga. Sebab Nabi suruh pergi berubat. Ada setengah orang pergi berubat semata-mata, tetapi dia lupa yang menyembuhkan sakit itu adalah Allah. Jadi kita ni kena bijak gabung antara aspek saintifik dan juga aspek rohani, iaitu doa. Jadi Allah Ta'ala kata wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepada Zakaria Nabi Yahya, anak bernama Yahya, wa aslahna lahu zawjah, dan kami repair, aslahani repair ataupun sembuhkan isteri dia. Sebab Nabi Zakaria, dia dalam Quran ni ada dua kisah. Dua kisah isteri Nabi yang mandul. Nabi Ibrahim, Sarah mandul. Tapi dalam Nabi Ibrahim, kalau baca dalam Quran, Allah pakai Aqim, wanita yang mandul, tapi dia kata Aqim. Kalau Nabi Zakaria dalam ayat lain, Allah pakai Aqir. Kalau terjemah Melayu, Aqim mandul, Aqir pun mandul. Itu nak cerita bahasa Melayu ni tidak tepat dalam menterjemah Al-Quran. Senang cerita, Aqim, Nabi Sarah isteri pun Nabi Ibrahim, ibu kepada Ishak. Aqim tidak subur. Tapi kalau Aqir, tidak ada kemungkinan langsung untuk mengandung. Maksud dia apa? Hak tu tak subur. Jadi bila dah rawat kesuburan dia, akan dapat anak Ishak. Hak ni pula maksud dia apa? Aqir ni dia memang betul-betul mandul. Sebab tu dalam ayat ni Allah kata wa aslahna lahu zawjah, dan kami repair isteri Nabi Zakaria. Maksud repair tu, dia seumur hidup tak pernah datang period, tak pernah datang haid. Jadi Allah Ta'ala pun berikan dia tu datang haid. Lepas tu berlakulah kita hubungan kelamin seperti biasa. Akhirnya Nabi Yahya pun dilahirkan. Cuma doa Nabi Zakaria ayat 89 ada beberapa cerita lah. Ada 2 cerita saya nak kongsi. Orang yang dah amalkan doa ni dan alhamdulillah dikurniakan anak. Kisah pertama, ada seorang lecturer di UIA. Dia ni tak boleh mengandung. Kalau mengandung, darah tinggi dan mengalami risiko yang tinggi. Lepas tu lama lah. Lepas tu orang pun suruh amalkan doa ni. Dia baca doa ni, amalkan doa ni, alhamdulillah boleh anak. Itu satu kes. Satu kisah lagi, seorang kata tokoh di Malaysia. Hari itu saya berforum sekali dengan dia. Lepas tu tanya dia, Ustaz anak berapa orang? Dia kata anak seorang. Lepas tu dia kata rupanya dia kahwin dengan isteri dia belasan tahun, tak dapat anak. Lepas tu ada orang cadangkan supaya dia kahwin lain, tapi dia kata dia tak sanggup nak tinggalkan, ataupun dia tak sanggup nak lukakan hati isteri dia. Lepas tu ada kawan dia bagi tahu dia, membacalah ayat ni banyak-banyak. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Lepas tu dia kata dia pergi umrah, masa tawaf tu, dia kata masa tawaf sunat tu dia baca doa ni. Dia kata mungkin beribu-ribu kali, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Dia kata balik lepas tu alhamdulillah isteri dia mengandung. Ini antara kelebihan doa yang Allah Ta'ala ajar. Cuma hari tu ada seorang ustazah
dia baca doa ni, dia cerita lah keluar dalam TV. Dia kata untuk wanita-wanita perempuan yang belum ada jodoh, baca doa ni banyak-banyak. Dia kata doa ni untuk memudahkan jodoh. Sebab Allah kata, Tuhanku jangan biarkan aku seorang diri. Kesimpulannya saya kata apa yang disebut oleh ustazah tu tak betul. Sebab itu cerita jodoh, ini cerita zuriat. Jadi jangan kita ambil ayat ni sepotong, kita pun bawa luar konteks. Kalau nak cerita mengenai jodoh tu ada doa, ada kisah lain. Hak tu kita tunggulah. Tahun 2000, hari ni 2017 dah buat satu muka surat. Kita tunggu insya-Allah surah Al-Qasas juzuk yang ke-20 tahun 2020 kita sampailah insya-Allah. Setakat tu dulu tuan-tuan, insya-Allah besok kita sambung, ada cerita yang menarik juga mengenai Ya'juj dan juga Ma'juj, dan juga kisah perdebatan mengenai adakah para malaikat Isa alaihissalam, Uzair yang disembah oleh setengah agama tu masuk neraka atau tidak. Itu kita jumpa pagi besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi peluang lagi pagi ini untuk bersama. Dan pagi ini masih lagi surah Al-Anbiya. Ada lagi satu muka surat. InsyaAllah minggu depan kita akan habiskan huraian surah Al-Anbiya dan kita masuk surah Al-Hajj. Dan hari ini saya baca daripada ayat yang ke-92 sampai 101. 92 sampai 101. Dan macam yang saya beritahu sebelum ni, surah ni dinamakan Al-Anbiya, iaitu para nabi, sebab surah ni cerita mengenai para nabi, berbagai-bagai nabi-nabi lah. Dan hari ini Allah Ta'ala buat conclusion ataupun kesimpulan daripada kisah para nabi, itu pada ayat yang ke-92. Allah kata Allah kata inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini adalah umatmu yang satu ataupun agamamu yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku ni Tuhanmu, fa'budun, maka kamu semua kena sembah aku. Ayat ni dia katakan nak cerita semua para nabi yang disebut daripada awal cerita ni sampai kepada Nabi Zakaria ataupun ayat sebelum ni ataupun Nabi Isa kemudiannya, mereka ni bersatu di bawah dia kata agama yang satu ataupun millah, agama yang satu itu agama tauhid. Dan agama yang satu ini dia bawa oleh para nabi, semuanya kembali kepada mentauhidkan Allah. Itu Allah ni Tuhan kamu dan kamu kena sembah Allah. Kesimpulan dia, para nabi ini bersatu di atas satu panji, iaitu panji tauhid. Cuma zaman mereka berbeza, syahadah mereka berbeza lah. Tetapi syahadah pada bahagian pertama itu sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu bahagian kedua, wa asyhadu anna Nuha Rasulullah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Dia berbeza situ, Rasulullah. Kemudian Allah berkata wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Tapi umat para nabi ni pada dulu sampai sekarang dia akan berpecah-pecah. Ada yang ikut nabi, ada yang buat sendiri, ada yang melawan nabi dan sebagainya. Kenapa Allah Ta'ala sebut macam tu? Nak ajar kepada kita ini adalah satu fitrah sunnatullah pada manusia ni. Walaupun ada Nabi Musa, ada juga Firaun. Walaupun ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga Abu Jahal. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut macam ni? Sudah pasti Allah nak supaya kita ni ikut hak betul. Kemudian Allah kata faman ya'mal minas salihat. Siapa saja yang beramal soleh wa huwa mu'min, dalam keadaan dia itu beriman kepada Allah, fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun, maka tidak akan disia-siakan segala usaha amal soleh dia tu dan kami akan catat. Dan ayat ni kalau kita perhati, dan juga dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala sebut syarat penerimaan amalan mesti dua. Ingat betul-betul, pegang dua ni. Allah kata faman ya'mal minas salihat. Siapa yang buat amal soleh, amal yang kita nak ni mesti soleh. Soleh ni pula mesti yang pertama ada dua syarat. Yang pertama niatnya ikhlas kepada Allah. Yang kedua, soleh ni maksudnya betul ataupun tepat. Maksud betul mengikut sunnah Nabi. Sebab tu kena mengaji. Bila kita tak mengaji, kita rasa kita ikhlas lah, tetapi kita tidak menepati sunnah Nabi. Jadi itu tak kena lah.
Jadi syarat dia ginilah, umumnya syarat penerimaan amalan mesti dua. Satu soleh, satu lagi wahuwa mu'min, beriman. Sebab apa disebut beriman ni? Ada orang kafir yang buat baik, orang kafir ataupun orang bukan Islam, dia buat baik, sedekah, bantu tu bantu ni, walaupun benda tu ada nilai, kita kata nampak baik pada mata manusia di dunia, tetapi di akhirat kelak tak boleh bawa jumpa dengan Allah. Jadi kesimpulan dia, syarat penerimaan amalan mesti dua, beriman, yang kedua soleh. Lepas tu kita baca dalam Quran, dia tak boleh berpisah, dia mesti duduk sekali. Kalau kita baca surah-surah lain, Allah kata illal ladzina amanu wa amilus solihat, ataupun dia terbalikkan faman ya'mal minas solihat wa huwa mu'min. Tapi dua syarat utama tu. Jadi kesimpulannya, kita kena mengaji supaya kita boleh beriman dengan cara yang betul, dan kita boleh beribadat dengan cara yang soleh, iaitu ikhlas kerana Allah dan juga bertepatan dengan sunnah Rasulullah. Kalau kita penuhi dua ni, Allah kata fala kufrana li sa'ih, dia kata tidak akan disia-siakan, insya-Allah ada ganjaran pahala. Kata Allah berkata wa haramun ala qaryatin ahlaknaha, dan rahmat Allah itu diharamkan kepada negeri-negeri yang pernah kami musnahkan. Ni cerita apa? Para nabi ni hak disebut dalam surah ni, ada pengikut, ada penentang. Hak pengikut tu masuk kategori yang beramal soleh itulah. Yang menentang ni pula Allah Ta'ala musnahkan mereka. Cuma pada ayat 95 ni antara perkara penting untuk kita perhati. Allah kata apa? Annahum, negeri-negeri ataupun orang yang lampau yang dimusnahkan Allah tu, la yarji'un, tidak kembali. Maksud tak boleh kembali ke dunia, kembali hidup semula untuk bertaubat selepas dimusnahkan Allah. Tak. Sebab Allah Ta'ala beri peluang cuma sekali sahaja. Macam Nabi Nuh, baginda berdakwah, kemudian bila kaum dia menolak, Allah Ta'ala musnahkan kaum Nabi Nuh dengan banjir besar. Lepas mereka mati, tak adalah peluang untuk balik ke dunia. Kesimpulan dia, peluang sekali seorang sahaja di dunia, gunakan peluang itu sebaik mungkin. Satu. Yang kedua, dia kata la yarji'un, tidak kembali. Ini juga difaham oleh para ulama. Orang yang sudah mati tak boleh kembali dah ke dunia ni. Kembali malam Jumaat ke, nak tunggu nak tadah pahala bacaan Yasin, balik bulan Ramadan ke, balik bercuti macam orang duk sebar dalam WhatsApp masa bulan Ramadan tu, karut pula ke tu. Apatah lagi balik semula ke dunia untuk jadi hantu, nak balas dendam, itu pun karut. Kepercayaan roh balik ke dunia ni, balik masuk dalam badan untuk bomo ke, menurunkan semua, itu semua karut, bukan daripada apa kita kata akidah Islam. Jadi kalau ada orang duk percaya, kita tegur. Dan dalam Quran kalau kita nak nyatakan, banyak sungguh nas-nasnya. Cuma masalah kita ni orang kata, dan kita tidak merujuk sendiri pada sumber Al-Quran. Kemudian ayat 96, 97 ni menarik. Allah Ta'ala cerita mengenai tanda-tanda kiamat. Soalan dia, adakah tanda ini sudah berlaku ataupun tidak? Allah kata hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba al-wa'dul haqq. Dia kata sehinggalah apabila futihat, dibuka, ya'juj wa ma'juj, maksud benteng, dinding besi yang mengurung ataupun menyekat Ya'juj dan juga Ma'juj. Bila terbuka benda tu, wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka pun turun daripada segenap penjuru. Bila berlaku, itu kata pecahnya dinding ataupun benteng yang digunakan, yang dibina oleh Dzulqarnain untuk menghalang Ya'juj dan juga Ma'juj, wa qatarabal wa'dul haq. Itu tanda janji Allah tu dah dekat, masuk kiamat ni dekat. Okey, soalan dia tuan-tuan, kita baca Al-Quran, kita cara nak faham Quran ni, mula-mula sekali kita kena bayangkan kita duduk zaman Nabi. Ketika zaman Nabi turun surah Al-Kahfi. Cerita dalam surah Al-Kahfi ni banyak. Antaranya mengenai pengembaraan Dzulqarnain. Dzulqarnain ni seorang raja soleh yang dikurniakan kelebihan oleh Allah. Dia mengembara ke barat, timur dan juga dia mengembara ke utara sampai ke dua pergunungan. Ulama tafsir kata pergunungan Azerbaijan dekat-dekat Rusia. Kemudian sampai di situ, penduduk di situ bagi tahu, dia kata inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Dua bangsa ni, Ya'juj dan juga Ma'juj, melakukan kerosakan di bumi. Lepas tu mereka pun nak supaya Dzulqarnain, dia nak bayar upah supaya Dzulqarnain bina dinding ataupun benteng yang memisahkan, menghalang Ya'juj Ma'juj ni
masuk melakukan kerosakan. Jadi ulama tafsir kata Ya'juj Ma'juj ni dua bangsa, kalau kita kata bangsa Asia yang asal keturunan dia daripada Yafith bin Nuh. Nabi Nuh ni ada beberapa orang anak. Ada nama Kan'an bin Nuh. Hak ni mati dalam banjir. Lepas tu ada Sam bin Nuh, ada Ham bin Nuh dan juga Yafith bin Nuh. Dan kalau baca tafsir, Ham bin Nuh lepas banjir dia pergi ke belah-belah Afrika, tak silap saya, dan melahirkan keturunan orang Afrika. Sam bin Nuh dia pergi belah-belah kita kata negara-negara Arab. Kemudian Yafith bin Nuh ni dia pergi belah-belah kita kata Asia ni. Jadi Ya'juj Ma'juj senang cerita dua bangsa yang berasal daripada keturunan Yafith bin Nuh. Dan Ya'juj Ma'juj ni ada dua bangsa yang melakukan kerosakan. Jadi cerita penduduk di tempat pergunungan tu mereka selalu diserang oleh Ya'juj Ma'juj mengikut satu ruang ataupun satu sudut lembah. Jadi mereka pun minta kepada Dzulqarnain supaya Dzulqarnain buat benteng. Jadi Dzulqarnain pun kumpulkan besi-besi awak tinggi setinggi gunung, tutup ruang tu menyebabkan Ya'juj Ma'juj tak boleh masuk. Jadi kalau Ya'juj Ma'juj ni nak datang juga menyerang, dia kena lalu ikut laluan lain yang jaraknya mungkin beribu kilometer. Jadi penduduk tempat tu pun terhalang daripada serangan Ya'juj Ma'juj. Kemudian Allah Ta'ala kata benteng ni akan pecah satu hari nanti. Bila benteng ni pecah, itu tanda kiamat akan berlaku. Jadi itu disebut dalam surah Al-Kahfi. Ketika Rasulullah berada di Madinah, satu hari Nabi terkejut. Nabi bagi tahu kepada isteri dia, kalau tak salah Zainab binti Jahsh, dia kata wailul lil Arab, dia kata kebinasaanlah bagi orang Arab min syarrin qad iqtarab atau kama qala, daripada kejahatan yang makin dekat. Kenapa Nabi kata hari ini pecah sekadar satu bulatan ini dinding pemisah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi masuk tu masa kita baca surah Al-Kahfi, benda pecah benteng tak berlaku lagi. Jadi ulama tafsir bincang bila masa pecah benteng ni. Antara ulama moden yang mengatakan benteng ni yang menghalang Ya'juj Ma'juj dah pecah ni adalah kalau bacaan tafsir Al-Munir, Profesor Al-Marhum Profesor Wahbah Zuhaidi. Ulama tafsir moden kata dinding ni pecah dah bila ketika kerajaan Abbasiyah di Iraq, di Baghdad diserang oleh Mongol dan juga Tatar. Kalau ikut tafsir moden, dia kata Ya'juj Ma'juj ni adalah Mongol dengan Tatar. Dan dia seiring dengan kata mereka berasal pada keturunan Yafith bin Nuh. Maksudnya ayat ni sudah berlaku. Jadi kalau kita baca Quran, kalau kita buat time frame, ini Dzulqarnain ribuan tahun sebelum Rasulullah lahir. Lepas tu Rasulullah pun lahir. Lepas tu turun surah Al-Kahfi. Kemudian kita dah berada di ujung ni. Jadi Ya'juj Ma'juj ni pecah dah di sini. Jadi bila kita baca ayat ni zaman Nabi, peristiwa pecahnya dinding yang menghalang Ya'juj Ma'juj tak berlaku lagi. Bila kita baca ayat ni berada pada tahun 2017, bermakna cerita ni dah sejarah. Kesimpulan ni kita ni dekat benar dah kiamat. Nah, itu kesimpulan dia. Jadi tak payahlah bertangguh. Jom pergi ke Sarawak. Tunggulah tahun 2018. Ni saya punya azam nak pergi ke Sarawak tahun 2018. Jangan. Anytime, sekarang. Kenapa kiamat dekat benar? Okey, habis. Yang terakhir sekali ada sedikit perbincangan mengenai kisah yang berlaku di Mekah. Tengok ayat 98. Allah kata innakum, sesungguhnya kamu wahai orang Quraisy hak sembah berhala, wama dan apa. Perkataan ma tu penting untuk memahami ayat ni. Wama ta'buduna min dunillah, apa hak kamu sembah selain pada Allah, mu dan juga berhala-berhala kamu tu hasabu jahannam, menjadi umpan ataupun bahan bakar neraka Jahannam. Antum laha waridun, kamu akan masuk. Maksud bila ayat ni turun, Nabi pergi ke orang Mekah, lepas tu berlaku perdebatan, Nabi pun baca ayat. Nabi kata innakum, sesungguhnya kamu, Allah kata, dan apa hak kamu sembah selain pada Allah ni akan jadi bahan bakar api neraka belaka. Kemudian selepas itu Nabi pun balik. Musyrikin Quraisy ni didatangi oleh seorang tokoh mereka. Tokoh mereka tu nama Abdullah ibnu Az-Ziba'ri. Ibn Az-Ziba'ri ni dia ni musyrik. Dia ni penyair. Dan ni kita kata penyair, kalau ikut orang Arab jahiliyah, penyair ni memang kita seorang yang terpelajar dan juga cerdik lah. Lepas tu bila dia pergi jumpa orang Mekah pun dia bercerita. Tadi Muhammad datang dibaca ayat ni. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kamu dan apa hak kamu sembah
selain pada Allah akan menjadi bahan bakar api neraka. Lepas tu kata Abdullah ibn Ziba'ari, Muhammad kata macam tu. Okey, kalau aku jumpa Muhammad, aku boleh kalahkan Muhammad dengan hujah aku. Lepas tu Nabi datang, dia kata, Muhammad, ada kamu baca tadi, kita dan juga apa hak kita sembah ni akan ke neraka. Nabi kata betul lah. Lepas tu kata Ibn Ziba'ari, dia kata, kalau begitu wahai Muhammad, malaikat disembah oleh setengah kabilah Arab. Jadi malaikat akan masuk neraka lah Muhammad. Isa pula disembah oleh orang Nasrani. Jadi Isa pun akan masuk neraka jugalah Muhammad. Jadi bila Abdullah ibn Ziba'ari beri hujah macam tu, orang Mekah pun pakat tepuk tangan bersorak. Jadi berikutan tepuk tangan dan juga bersorak tu, Allah Ta'ala turun ayat dalam surah Az-Zukhruf tu, juzuk yang ke-26. Allah kata, walamma duriba ibnu Maryam mathala idza qaumuka minhu yasiddun. Bila diberikan contoh mengenai Isa tu oleh Abdullah ibn Ziba'ari, kaum kamu tiba-tiba pakat bersorak dan juga bertepuk tangan, ingat mereka sudah menang dalam debat dengan Nabi. Jadi jawapan dia ada pada ayat ni. Maksud hujah yang diberikan oleh Abdullah ibn Ziba'ari yang kononnya nak mengalahkan Nabi, dia kata kalau begitu Muhammad, Isa masuk neraka jugalah, sebab Isa disembah oleh orang Kristian ataupun Nasrani. Rupanya ayat ni 98 sudah memberi jawapan. Tengok, Allah kata innakum, dan sesungguhnya kamu, wama, dan apa. Dalam bahasa Arab, ma ni benda tak ada otak. Jadi kalau lah dikatakan ma di sini termasuk Isa, Allah tak pakai ma. Allah kata innakum, sesungguhnya kamu, waman, dan siapa yang kamu sembah. Tapi ayat ni Allah Ta'ala sebut siap-siap, innakum, sesungguhnya kamu, dan apa. Bila apa tu tembok orang Mekah sajalah, sebab orang Mekah sembah benda yang tidak berakal. Tambahan pula dalam ayat lain, contoh dalam surah Al-Ma'idah, Nabi Isa di akhirat kelak Allah Ta'ala sebut akan menafikan penyembahan terhadap dia. Begitu juga malaikat disebut dalam surah Sabah menafikan penyembahan yang dilakukan oleh orang terhadap mereka. Jadi kesimpulan dia, Quran kalau kita baca tuan-tuan, dia saling berkait antara ayat ni dengan ayat sana, dan dia mengandungi kisah-kisah yang cukup menarik. Dan kisah Al-Quran bukan sekadar kisah, tetapi mengajar kita supaya berfikir. Jadi kita ni, Quran duduk dengan kita ni lama dah. Rugi sungguh lah kalau kita biar Quran dalam almari sampai ketua tak baca Quran atau tak cuba memahami. Jadi Alhamdulillah kita diberikan kesempatan walaupun seketika untuk duduk baca Quran. InsyaAllah kita sambung minggu depan pula. Dan minggu depan kita ambil muka surat terakhir surah Al-Anbiya, dan cerita lebih kurangnya ahli syurga ni, mereka ni walaupun gempar macam mana kiamat akan berlaku, mereka tak akan gempar. Dan disebut juga nanti mengenai Rasulullah ini sebagai rahmat untuk sekalian alam. Itu pun agak menarik apa perbincangan dia. InsyaAllah kita jumpa hari Sabtu depan kalau dipanjangkan umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.